Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Pengurusi dan seluruh pimpinan surau, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin mukminin dan mukminat, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya, izin dan juga perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita diberi lagi kekuatan, kesempatan untuk kita menghidupkan baki malam Ramadan kita. Insya-Allah, moga-moga Allah berikan kekuatan ini sampailah kita selesai Ramadan dan Allah terima seluruh amal ibadat kita sepanjang Ramadan ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita dihidangkan salat tarawih kita dengan mendengar bacaan imam daripada surah Yusuf. Suatu surah yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di awal surah dengan ahsanal qasas. Cerita yang terbaik yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, penceritaan berkaitan dengan cerita Nabi Yusuf istimewa sekali dalam Quran kerana babak-babaknya itu saling sambung menyambung. Daripada kecil dia, kemudian bagaimana dia ke istana, dijual dan sebagainya, sampai akhirnya menjadi menteri. Tadi imam berhenti dekat cerita babak Nabi Yusuf digoda oleh perempuan, kan? Imra'atul Aziz, perempuan isteri kepada pembesar. Siapa dia namanya tidak disebut di dalam Al-Quran. Baik, kisah itu terhenti tadi di cerita bagaimana dia sudah pun menggoda Nabi Yusuf alaihissalam dan dia dah terpa kepada Nabi Yusuf. Tiba-tiba terbongkar ceritanya, lalu dituduhnya kepada Nabi Yusuf lah yang menggoda dia. Lalu diberikan satu isyarat, kalau nak tahu siapa yang buat betul, kalau baju Nabi Yusuf dikoyak daripada belakang, maksudnya perempuan tu yang ligan. Tapi kalau Nabi Yusuf bajunya dikoyak daripada depan, Yusuf lah yang bersalah. Kan ceritanya berhenti di situ tadi. Baik, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, panjang cerita Nabi Yusuf dalam surah ini. Cuma saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya untuk kita berkongsi dalam 2 ataupun 3 poin sahajalah, kenaan dengan kisah yang kita berhenti itu di situ tadi. Hadirin yang rahmati Allah sekalian, yang pertama apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan godaan orang perempuan tadi. Allah sebut walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Surah ini ayat 24 daripada surah Yusuf tadi. Allah Subhanahu wa taala sebut sebenarnya perempuan itu sangat berkeinginan, teringin dekat Nabi Yusuf. Laqad hammat bihi. Perempuan itu teringin dekat Nabi Yusuf. Wa hamma biha. Allah sebut Nabi Yusuf pun ada keinginan kepada perempuan tersebut. Kan? Sebagai manusia semua ada nafsu. Laqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu berkeinginan kepada Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun ada keinginan, kemungkinan ada keinginan atas sifat manusia dia. Tapi apa Allah sebut? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Kalaulah Nabi Yusuf tidak menyedari tentang kenyataan Tuhannya berkaitan dengan betapa jijiknya dosa zina itu, nescaya Nabi Yusuf akan terjerumus.
Demikianlah kami menyelamatkan Nabi Yusuf daripada perbuatan tersebut, daripada kekejian perbuatan tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahawa Nabi Yusuf terselamat daripada kejahatan itu dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala itu yang Abu Dhar Al-Ghifari disebut Nabi selalu pesan kepada aku, kata dia, ada 7 benda Nabi pesan. Salah satunya Nabi pesan supaya aku kerap dan banyak sebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan apa yang Allah berikan. Tidak ada upaya, maksudnya tidak ada upaya mengelak daripada kejahatan, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kebaikan kecuali Allah yang bagi. Diri kita sendiri tak kuat mana untuk buat baik. Ketika mana kita buat baik, orang lain tak buat baik, jangan duk rasa hebat diri kita, rupanya Tuhan yang bawa kita. Diri kita sendiri tak kuat. Ketika mana orang lain buat jahat, kita selamat daripada kejahatan, bukan sebab kuat kita, tapi sebab Allah yang bagi keselamatan itu daripada kita terlibat dengan kejahatan. Hadirin yang rahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut apa? Ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah ada bersama dengan kamu. Apa maksud kita jaga Allah? Kita jaga Allah maksudnya menjaga batas-batas hukum yang Tuhan suruh, Tuhan larang. Jaga hak Tuhan suruh, jaga hak Tuhan larang, maksudnya kita jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kamu jaga hak-hak Allah, Allah jaga kamu. Allah jaga kamu. Apa maksud jagaan Allah kepada makhluk? Jagaan Allah kepada makhluk ada 2 bentuk. Satu, jagaan umum. Allah jaga kita semua dengan takdir yang tak akan lari daripada diri kita. Tuan-tuan, maka diutuskan oleh Allah kepada kita tiap-tiap seorang ada malaikat hafazah yang menjaga kita supaya tak keluar daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, maka sebab itu kita tidur walaupun terbuka segala rongga kita, tak ada binatang yang masuk. Tak ada binatang yang masuk kerana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa kereta, terlelap banyak kali terlelap dah. Tapi alhamdulillah sedang di atas jalan elok lagi. Siapa yang jaga kita waktu kita tak sedang tu? Ada malaikat yang jaga kita kerana belum sampai takdir buruk kepada kita waktu itu. Ini jagaan Allah umum, semua orang, semua makhluk dapat jagaan yang macam ni. Dia mukmin, dia tak mukmin, ada jagaan yang bentuk seperti itu kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu jagaan yang istimewa, iaitu Allah menjaga kekasih-kekasihnya. Lagu mana Allah jaga? Allah jaga mereka supaya tidak melakukan perbuatan keji. Allah jaga mereka supaya tidak terjerumus dalam kekejian. Seperti mana Nabi Yusuf AS tadi, Allah kata perempuan tu teringin kat dia, dia pun atas nama manusia ada keinginan tu. Kalaulah bukan kerana Allah yang tunjukkan kepada Nabi Yusuf tentang kekejian perbuatan tersebut, supaya dia sedang kekejian perbuatan zina tadi, nescaya dia pun tak selamat. Kadzalika linasrifa anhu su. Demikianlah kami menyelamatkan Nabi Yusuf daripada kejahatan. Hadirin yang rahmati Allah sekalian, Nabi kata jagalah Allah, Allah jaga kamu. Orang yang jaga batas agama Allah, dia duduk sendiri, dia jaga hukum Allah, dia tak buat mudah dengan hukum Allah. Sembahyang dia jaga. Pada tempat orang yang payah sembahyang, dia boleh jaga sembahyang. Dan orang yang betul jaga aurat dia, pada tempat payah nak jaga aurat, dia akan terjaga aurat dia. Pasal apa? Allah jaga dia. Tuan-tuan yang rahmatian, pada waktu biasa dia tak jaga sembahyang, agak-agak piduk tempat orang tak sembahyang, dia nak jaga sembahyang, payahlah. Kan? Kalau memang dia tak jaga sembahyang, adakah dia duduk di tempat yang akan terfitnah agama dia akan jaga sembahyang dia? Lagi mustahil lah. Di tempat orang sembahyang pun dia tak sembahyang, di tempat orang puasa pun dia tak puasa. Jadi orang yang jaga hukum Allah, dia jaga batas Allah, Allah akan jaga dia bila dia perlukan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lah ni orang masjid, alhamdulillah kan. Macam mana kita nak jaga diri kita? Salah satunya yang diwasiatkan oleh Nabi, jaga diri kita dengan malu.
Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila dah tak malu lagi, nak buat apa pun buatlah. Pasal apa? Kerana malu itulah jaga kita. Bila dah malu, baru berasa. Buat ni orang tak kira orang berasa. Tak kira orang tengok, tak kira orang kata. Malu tak apa, malu dengan makhluk tak ada masalah. Sebelum kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dengan makhluk pun tak malu, macam mana nak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi hadirin sekalian, jaga diri kita. Kita duduk dalam komuniti yang orang kenal kita. Orang kenal kita tu dia, orang masjid. Orang kenal kita siapa? Orang kenal ustaz. Orang kenal siapa? Orang kenal orang surau. Kan? Jadi kita ni duduk di tempat orang kenal kita, beringatlah. Kan? Nak minum berdiri pun berasalah kepih duduk atas kepala. Tapi kalau kita pergi duduk di tempat orang yang orang tak kenal kita, di situ pula budayanya, masyarakatnya memang jauh daripada agama. Hadirin sekalian, orang tak kenal kita pula. Waktu tu baru tahuan adakah kita boleh jaga diri kita sendiri ataupun tidak. Itu kena ingat tu pesan tu Nabi SAW pesan, ihfazillaha yahfazka, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kalau kita tak pernah jaga hukum Allah, waktu kita tak ada sesuatu yang boleh jaga kita, memang tak akan mampu dijaga lagi. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, apabila kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah bersama dengan kamu. Macam mana Allah bersama dengan kita? Yang pertama, Allah bersama dengan kita dalam bentuk pengetahuan ilmu Allah. Ilmu Allah itu meliputi semua makhluk dia. Tak ada satu pun yang rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun yang Allah tak tahu perbuatan dan kelaku kita. Allah tahu semua. Ma'iyah yang pertama maksudnya ma'iyah yang umum di dalam ilmu Allah. Tapi ma'iyah yang kedua, ma'iyah yang khusus, ma'iyah yang istimewa, ialah ma'iyah kepada kekasih-kekasih Allah. Kebersamaan Allah kepada kekasihnya. Seperti firman Allah dalam surah An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan orang yang melakukan kebaikan, ihsan. Ini ma'iyah Allah yang istimewa. Maksudnya kebersamaan Allah dengan orang itu, kebersamaan dengan kasih sayang, kebersamaan dengan maghfirah, kebersamaan dengan perlindungan, kebersamaan dengan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang rahmati Allah sekalian, yang pertama yang nak saya sebut berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan kepada kita melalui kisah Nabi Yusuf, jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga hukum Allah, Allah jaga kita, insya-Allah. Tuan-tuan mukminin rahmati sekalian, kita tak mampu lindung diri kita daripada kejahatan, daripada terjerumus kepada maksiat, kecuali dengan upaya kita. Sebaiknya kita jagalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah akan datangkan pemeliharaan tersebut kepada kita, insya-Allah. Siapa yang mudahkan urusan, buat mudah dengan agama, maka dia pun akan mempermudahkan diri dia dalam banyak urusan yang lain. Dia tak ambil berat halal haram, dia tak ambil berat dosa pahala dan sebagainya. Yang pertama. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Yang kedua, dalam cerita Nabi Yusuf dengan perempuan ini, Nabi Yusuf buat suatu kenyataan yang sangat penting untuk kita ambil perhatian. Nabi Yusuf sebut apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Aku tidak akan mengiyakan kehendak nafsu aku, kerana nafsu itu sifatnya sering mengajak kepada kejahatan. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, Nabi Yusuf dia sebut apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Aku tidak akan mengiyakan, bersetuju dengan nafsu aku, kerana nafsu itu sifatnya sentiasa mengajak kepada kejahatan. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, nafsu kita panggil hawa nafsu. Nafsu jiwa kita. Hawa ni keinginan. Keinginan ni, hawa ni dia macam makanan kepada nafsu. Kan? Dia makanan kepada nafsu. Jadi makanan kepada nafsu ni kena bagi makan. Hawa nafsu ni kena bagi dia makan. Nafsu ni kena bagi dia makan. Apa dia makanan dia? Keinginan dia lah. Kan? Apa keinginan dia? Ada keinginan syahwatnya kepada perempuan, keinginan syahwatnya kepada makan, keinginan syahwatnya kepada pakaian cantik. Keinginan-keinginan tu kan kehendak kepada jiwa. Tapi hadirin sekalian, kena layan hawa ini, kehendak ini, supaya dia tunduk kepada kita, bukan kita tunduk kepada dia. Bagi dia makan, ikut kita. Bukan bagi dia makan, ikut dia. Sebab tu ada yang mengumpamakan hawa tu dia macam anjing. Anjing ni bagi makan
supaya dia ikut kita dan dia buat kerja untuk bantu kita. Bukan jamu dia makan, manjakan dia sampai kita yang duk kena ikut dia. Kan bagi dia makan, layan dia mandi dia, kita pula yang duk kena khidmat dekat dia. Bukan macam tu. Macam itulah hawa nafsu. Bagi dia nak makan, dia nak makan, bagi dia makan. Tapi jangan semua yang dia nak makan kena bagi belakang. Walaupun apalagi yang haram, yang halal pun kena pilih-pilih. Dalam bulan Ramadan ni kan banyak benda yang halal tapi Allah tak bagi kita makan daripada waktu subuh sampai waktu maghrib, supaya kita biasa menghalang diri kita kepada yang halal tapi kita tak perlu, supaya kita mendidik nafsu. Yang haram kita tak boleh, kita boleh jaga diri daripada yang haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam burdah dia sebut apa? Kita duk baca burdah tu, qasidah burdah kan? Nak kenduri ke apa, ada baca burdah. Dalam burdah ada sebut bahawa nafsu itu katifl. Nafsu itu macam budak-budak. Macam budak-budak yang menyusu. Hubbur radha' yang menyusu. Nak didik nafsu lagu mana? Kena berbeza dengan dia, kena lawan dia, tak boleh layan dia. Budak menyusu, nak lah dia daripada susu ni lagu mana? Kena buat takrti, kena gamak dan buat takrti, jangan duk bagi juga. Kalau tengok dia teriak, kesian bagi. Tengok teriak, kesian bagi, tak gamak, maka akan berlanjutlah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tak putih susu badan lagi. Jadi dia kena lawan daripada kehendak itu. Itu mukhalafatul hawa. Berbeza dengan kehendak nafsu. Berbeza dengan kehendak nafsu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Imam Al-Junaid dalam risalah Qushairiyah disebut, Imam Al-Junaid satu hari dia teringin nak buka puasa dengan buah tin Al-Wazir. Saya pun tak tahulah tin Al-Wazir ni apa jenis buah tin yang macam mana. Maksudnya tin yang elok lah. Teringin dia waktu puasa kan, teringin kita nak buka puasa dengan demikian. Nasi khabu lah, apa nama, macam-macam lah. Teringin kita. Maka Imam Junaid pesan dekat anak murid dia, bagi duit supaya sekali pergi beli buah tin, bawa balik jamu. Anak murid pergi beli, bawa balik, hidang orang azan, makan. Azan maghrib, makan. Makan-makan tak ada nak telan, Imam Junaid teriak, luah balik. Dia kata, ambil semua buah tin ni, makan kat hang. Dia kata, apa pasal Tok Guru tadi teringin sangat nak makan, beli duk ada depan lah, pasal apa jadi lagu ni kan? Dia kata apa? Hatafa fi qalbi, kata Imam Junaid, waktu duk makan tadi ni terbisik di hati. Terbisik di hati, wahai Junaid, hang tak malu ke? Ama tastahi, wahai Junaid, adakah kamu tak malu? Syahwatan tarakta, syahwat yang kamu tinggalkan waktu puasa tadi. Puasa tadi pasal tinggalkan syahwat. Tiba-tiba buka puasa, layan hak syahwat nak. Tiba-tiba buka puasa, hak mana yang syahwat nak, yang tu yang kamu layan. Tak malu kah? Sampai maksud ke puasa? Jadi orang yang halus, jiwanya halus, cara fikirnya, itu mereka merasai benda tersebut. Jadi bukanlah nak ajak tuan-tuan jangan duk pergi bazar Ramadan. Saya duk berkeli dengan isteri pula kan, nak makan gulai kepala ikan, isteri tak boleh, kena cari hak lain, hak kita tak teringin. Taklah. Ni orang-orang yang halus jiwanya, seperti Imam Junaid, falsafah daripada puasa, supaya nak tundukkan hawa nafsu, tiba-tiba had nafsu nak yang ada di depan mata waktu berbuka kan, macam tak kena pula kan? Jadi sifat nafsu ini dia kena lawan. Tuan-tuan mukminin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, lawan nafsu, barulah nafsu boleh tunduk. Sifat nafsu jangan dimanjakan, jangan diberikan semua kehendak dia. Lawan nak didik nafsu, nak menundukkan nafsu. Sayyidina Yusuf alaihissalam, dia bagi satu tips yang penting, dia bagi satu isyarat yang penting dalam surah Yusuf. Dia kata apa? Wa ma ubarri'u nafsi, aku tak akan berkenan, tak akan membenarkan kehendak nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu, karena sifat nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jadi hadirin yang rahmati Allah sekalian, kita dalam bulan Ramadan sedang mendidik nafsu kita untuk lawan apa yang dia nak. Apa yang dia nak? Dia nak A, seboleh-bolehnya kita cari had B ke, had C ke. Jangan jadi turut dia sangat. Demikianlah diajar kepada kita untuk menundukkan hawa nafsu. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian,
Kalau demikian kita boleh buat, Masya Allah tuan-tuan. Mengantuk kita lawan. Kan? Nak baca Quran, nak baca WhatsApp, nak baca Facebook, lawan. Kan sifat nafsu tu kena melawan dia. Nak bangkit malam untuk qiyam, lawan dia. Nak mai esok ni ada qiyam, ada i'tikaf, ada apa semua. Kalau kita tak lawan, tak bangun kita, tak lawan, tak mai kita. Ni hujung-hujung Ramadan ni, cabaran dia lagi kuat. Nak menarik kita supaya tak saduk mai, habiskan qiyam kita. Oh, banyak cabaran ni. Hadirin sekalian, cerita dia lawan. Cerita dia gagah, buat juga, lawan juga. Inilah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita makna kemenangan yang sebenar di dalam menundukkan hawa nafsu. Yang ketiga, hadirin sekalian, daripada cerita Nabi Yusuf, saya ambil part Nabi Yusuf dengan perempuan ini sajalah, dengan perempuan-perempuan pembesar ni. Kan? Apabila dibawa Nabi Yusuf ni sampai perempuan tadi, dia tak puas hati, ada perempuan-perempuan lain VVIP yang lain duk bunyi, duk kata dekat dia, teringin dekat khadam sendiri apa semua. Dia bawa keluar pisau begitu. Tengok cerita yang kita semua tahu. Lepas tu, hadirin yang rahmat sekalian, Nabi Yusuf diancam oleh perempuan-perempuan ini, kalau tak mau turut dia akan dipenjarakan. Nabi Yusuf AS menjawab dengan suatu kenyataan yang sangat tegas. Nabi Yusuf kata apa? Rabbi sijinu ahabbu ilayya. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku suka daripada aku duk melayan nafsu-nafsu perempuan-perempuan ini. Daripada aku duk layan cerita fitnah ini, aku lebih suka memilih penjara. Tuan-tuan rahmat sekalian, itulah lambang kepada orang yang jiwanya merdeka daripada dibelenggu oleh nafsu dia sendiri. Lambang kepada satu jiwa yang tidak menjadi hamba kepada nafsu dia. Dia sanggup memilih sesuatu yang benar sekalipun benar itu pahit. Dia sanggup memilih sesuatu yang menyelamatkan dia di akhirat sekalipun di dunia ketika itu dia dihukum. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, ini bukan perkara mudah. Kan? Untuk memilih penjara dalam keadaan kalau dia melayan perempuan-perempuan ni, kaya dia. Jangan orang besar mereka. Tapi tak. Dia sanggup memilih kesukaran, memilih penjara, memilih diazab, kerana itulah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh sanggup untuk berlapak, untuk tundukkan diri kita daripada pagi sampai ke maghrib, semata-mata kita nak dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmatan, kita boleh tundukkan itu. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan sesuatu yang Allah suka. Sekalipun sesuatu yang kita terpaksa pilih itu ada sesuatu yang menyakitkan kita. Suatu yang ialah memberi suatu azab kepada seseorang. Tuan-tuan rahmati sekalian, inilah pilihan para salafus salih mujahidin dulu. Mereka sanggup memilih untuk sakit, sanggup memilih apa-apa saja yang menyiksa diri mereka bahkan. Tapi jangan sampai lepaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di hujung surah Al-Baqarah Allah ceritakan kepada kita berkaitan dengan tentera Talut. Falamma fasala Talut bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Talut bawa keluar bala tentera untuk pi berhadapan dengan tentera Jalut yang besar. Tentera Jalut, dia punya kelengkapan perang dia punya tentera dia besar. Dengan Talut ni tak tera manalah nak lawan Jalut ni. Bawa pi. Dalam perjalanan Talut pesan kepada tentera dia, innallaha mubtaliikum binahar. Allah nak buat ujian kepada kamu, kepada kita semua dengan sebatang air sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum sungai itu lagi, jumpa sungai siapa pergi minum, dia bukan daripada tentera aku lagi. Kan? Siapa lam yat'amhu min fa innahu minni. Siapa yang tak minum, dia akan kekal bersama aku dalam tentera ni untuk berhadapan dengan Jalut. Illa man irtarafa ghurfatan bi yadihi. Kalau nak minum pun hanya boleh cedok dengan tangannya. Tentera tu. Hadirin sekalian, diuji Allah kepada mereka, perjalanan yang susah, kan, musim panas sebagainya, Allah uji dengan air sungai. Kita pun hadirin sekalian kan, puasa sehari baru ni kan, kita berasa tengok ayam pun berasa sedap tak sangka dah.
tuan-tuan, jumpa sungai, terlupa pesanan Talut tadi. Pakat minum, pakat mandi dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, maka Talut pecat habis semua yang minum tadi, yang terlupa dengan ujian Allah tadi. Hantar balik. Maka yang baki tu ada kata kepada Talut, hai Talut, macam mana kita nak hadapi Jalut ni? Dahlah kita mai tentera kecil dah. Kena pecat pula setengah, hantar balik pula kan, tinggal pula sikit lagi. Kan? Maka jawab sebahagian yang lain kata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Betapa banyak sudah Allah buktikan kelompok yang sikit berjaya mengalahkan kelompok yang besar dengan izin daripada Allah Subhanahu taala. Kuncinya di hujung Allah sebut apa? Wallahumma as-sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar di dalam menanggung perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar. Tuan-tuan rahmat sekalian, tapisan daripada Talut itu, tapisan daripada Allah itu menjadikan tentera Talut walaupun kecil, tapi orang-orangnya adalah orang yang paling berkualiti. Dan tentera Talut yang kecil itu dapat mengalahkan tentera Jalut. Jadi hadirin mukminin yang rahmati Allah sekalian, kita sekarang berada di hujung Ramadan. Kan? Kita dalam sepatutnya fasa kita sudah pun boleh mengawal nafsu. Fasa kita sedang berjaya menundukkan nafsu. Kan? Ataupun fasa kita sedang duk lepas nafsu kuih buah lagi. Tak tahulah. Itu semua letak pada diri kita. Tuan-tuan, dan sekarang ini sepatutnya nafsu kita semakin terkawal dan kita sedang membina diri kita menjadi orang yang ada kualiti yang hebat. InsyaAllah. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, dalam baki Ramadan ni, kita pergi ke hujung, habis Ramadan, apa yang penting kepada kita ialah bagaimana kita menundukkan nafsu kita, bagaimana kita mengawal nafsu kita, bagaimana kita menjadikan nafsu itu ikut kehendak kita. Hujibatin naru bil makarih, hujibatil jannatu bil makarih, wa hujibatil jannatu bisyahwat. Syurga itu dihijab dengan benda yang tak suka kita. Kan? Syurga, depan syurga, yang tutup syurga ni benda-benda yang memenatkan kita, letih kita, tak seronok. Kan? Daripada tengok TV di rumah, main masjid, baik tengok TV seronok lagi. Kan? Itu. Tapi di belakang yang tak seronok tu, belakang letih tu, belakang tak suka dengan nafsu kita tu, belakangnya itu adalah syurga. Belakang sesuatu yang menutup neraka itu ialah yang kena dengan selera nafsu kita. Selalunya macam itulah. Yang kena dengan selera nafsu kita, yang kena dengan kehendak kita nak berhibur lebih itu ini, hak lebih seronok kita ni, belakang daripada keseronokan itu yang menjerat kita adalah neraka. Jadi berhati-hatilah. Biarlah kita terpaksa memilih sekalipun sukar, kerana kita faham itulah daripada nilai, itulah daripada harga bagaimana Allah Subhanahu taala sedang membentuk manusia yang berkualiti. Tuan-tuan mukminin yang rahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar tu, bukan boleh lama lah. Belajarlah, moga-moga ada manfaat, moga-moga ada kebaikan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tak baik daripada kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah ampunkan saya dan kita semua insya-Allah, dan Allah jadikan kita di hujung Ramadan ni betul-betul orang yang layak dibebaskan daripada api neraka sepenuhnya, kita, keluarga kita dan seluruh orang yang ada di bawah tanggungan kita dan masyarakat sekeliling kita insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan. Tak maaf banyak-banyak sekali lagi, yang baik daripada Allah Ta'ala, yang tak baik daripada kelemahan saya sendiri. Moga-moga Allah ampunkan saya dan kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.